Iklan-iklan di bawah menunjukkan sebahagian daripada iklan kerja kosong. Berdasarkan iklan-iklan yang diberikan, sediakan resume diri anda yang lengkap bagi permohonan satu pekerjaan yang anda minati. Panjangnya resume anda hendaklah antara 150 hingga 200 patah perkataan. Jadi dekat sini ada 3 iklan. Ada kerja apa? Yang pertama, Pembantu pejabat. kerjanya pembantu pejabat. Okey, yang kedua. Pembantu setiausaha pejabat grade N19. Oh, sebelum tu SPP. Ni pun kamu kena tahulah. Ini pengetahuan am. SPP maksudnya Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran Malaysia. Yang ini SPA, iaitu Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia. Yang ketiga. Guru prasekolah, pembantu guru tadika, guru kafa. Nanti kalau kamu dah bekerja, jangan sesekali ambil rasuah. Yang ni tak ada kaitan dengan soalan. InsyaAllah tak. Yang ni cuma tambahan. Apa punca pertama? Kenapa diorang nak ambil rasuah? Tergoda dengan duit. Tergoda dengan duit. Boleh. Mereka ingin hidup mewah. Lagi? Mungkin diorang ada masalah keuangan. Okey. Ada masalah keuangan. Lagi? Tidak berintegriti. Kaya. Yang tu adalah tadi, inginkan kemewahan. Ingin hidup mewah. Kalau apa-apa masalah, kamu ingat satu saja. Puncanya kurangnya didikan agama ataupun kurangnya didikan moral. Iaitu asas yang pertama lah. Kalau dia kuat agama, adanya nilai moral dalam diri, mereka tak akan terlibat dengan benda-benda negatif. Iaitu faktor yang pertama yang senang kamu nak ingat lah. Okay, yang ini sebab sekarang apa kesannya bila orang ambil rasuah? Hasil daripada makanannya yang haram. Benda yang haram daripada sumber yang bukan halal, jadi hidupnya tidak akan tenteram. Hidupnya tidak harmoni. Lagi? Negara musnah. Kerajaan tergugat. Negara musnah. Kenapa negara musnah? Tidak ada pelabur yang datang. Maknanya mereka tidak yakin kepada negara kita. Jadi ekonomi negara akan tergugat. Satu lagi. Imej negara tercemar. Iaitu kesan rasuah. Kenapa berlakunya pengangguran dekat negara kita? Usia pencen yang terlalu tua. Okey. Usia untuk berpencen masanya terlalu lama. Isi yang sangat baik. Yang kedua, adanya sikap untuk memilih pekerjaan. Yang ketiga, boleh jadi juga dekat tempat dia nak bekerja tu, tetapi orang yang nak bekerja ni tidak memenuhi kriteria yang perlu ada. Yang tu pun boleh jadi masalah pengangguran dekat negara kita. Dan yang keempat, adanya pekerja asing yang datang ke Malaysia ni terlalu ramai, jadi rakyat Malaysia terpaksa bersaing untuk mendapatkan pekerjaan. Iaitu antara sebab lah yang boleh menyebabkan berlakunya pengangguran. Apabila berlaku pengangguran akan memberi kesan. Apa kesan yang pertama? Ada duit membangun. Okey. Negara tidak membangun. Betul. Negara tidak membangun. Kedua, kadar kemiskinan akan meningkat. Yang ketiga, kuasa untuk membeli akan berkurang lah sebabnya tak ada duit. Jadi tak boleh nak beli. Kuasa membeli akan berkurang. Yang keempat, satu lagi. Nilai mata wang rendah. Okey, nilai mata wang rendah.
ekonomi merudum. Pun sama juga. Kalau dah ada kesan, ada punca, jadi kita kena buatlah cara. Apakah cara supaya adanya peluang pekerjaan untuk rakyat Malaysia? Yang pertama, kena buat apa? Mengutamakan pekerja warga negara. Okey, betul. Utamakan pekerja warga negara berbanding tenaga pakar dari negara luar. Yang kedua, nak buat apa? Memberi dana kepada pekerja yang memerlukan. Okey, betul. Memberi dana, memberi motivasi, skim latihan. Yang tu pun boleh juga supaya adanya minat untuk terlibat dengan pekerjaan. Yang ketiga, mahasiswa ataupun yang Fikir awal-awal apa kerja. mahasiswa ni kena fikir ataupun buat perancangan. Dah buat perancangan, kena penuhi kehendak ataupun kriteria yang dikehendaki. Jadi perlunya ada kemahiran insaniah. Apa benda kemahiran insaniah? Banyak kemahiran. Okey, adanya kepakaran kemanusiaan. Yang keempat, kita tak panggil sekolah dah, kita panggil apa? College. College Vocational KV. Iaitu pun usaha yang baiklah untuk memastikan generasi muda ni adanya kemahiran. Walaupun dia tak minat dalam akademik, dia boleh pergi ke peringkat CJ. Dekat CJ tu ataupun dekat KV tu pun dah boleh lanjutkan dia punya tahap pendidikan tu. Lepas CJ boleh ambil diploma. Yang tu pun cara yang baik lah. Kena syukur tak? Tak, Ego. Syukur Ibrahim. Yang ni OKU. Walaupun dia OKU, Usahawan. dia seorang usahawan yang berjaya lah. Kat situ kita dah boleh ambil motivasi daripada beliau. Kena cuba perniagaan. Kerana perniagaan ni benda yang baik lah. Iaitu salah satu cara permulaan. Kita mulakan dengan perniagaan. Kerana dekat perniagaan tu kita akan belajar banyak benda lah. Contohnya dari segi komunikasi, cara untuk tarik perhatian, inovasi sesuatu benda. Lepas tu dah ada duit pula. Contoh kamu dah bekerja, ada duit. Jadi kamu kena buat perancangan pula dengan duit kamu tu. Kena simpan duit tu. Kena ada lah pengurusan keuangan. Kalau kamu tak buat pengurusan keuangan dengan baiknya, kamu mungkin akan muflis. Kes kebankrapan. Hal kemuflisan. Ataupun kamu takkan ada matlamat lah. Bila kamu terlalu nak membeli saja, kamu takkan ada matlamat dalam hidup kamu lah. Lepas tu mungkin juga kalau kamu selalu membelanja saja, akan terbeban dengan hutang. Lepas tu kamu mudah tertarik, contoh kamu ada duit, kamu tertarik untuk membuat dengan bisnes yang berisiko ke. Maksud senang cerita, penipuan lah. Kes-kes yang ada unsur penipuan. Sekarang ni pun dah banyak unsur-unsur penipuan. Tahu tak Macau scam? Pernah dengar, Ego? Pernah dengar? Tak tahu. Tapi tak tahu. Okey, Macau scam tu Cikgu, macam... Macau tu apa sebenarnya? Macau tu negara. dekat China. Okey, Macau ni dia satu penipuan, Macau scam. Dipercayai berasal dari China, negara China. Macau ni modus operandi dia telefon kita dan dia akan mengaku dia ni sebagai pegawai bank ataupun daripada pejabat custom ataupun mana-mana pegawai lah. Mereka akan berlakon bagi tahu kita ni bersalah. Bersalah tu dia orang pun bagi tahu lah ada, dia orang pandai lah. Dah buat penipuan ni mesti dah pandai untuk nak tarik kita ni supaya buat pembayaran. Contoh dia telefon hang, cakap hang ni ada benda yang berkaitan dengan bank. Lepas tu dia pun bacalah, kalau tak buat benda ni kamu akan dikenakan hukuman mengikut section berapa. Dia tahulah. Lepas tu kamu pun akan rasa takut. Lepas tu bila kamu takut, kamu buat pembayaran. Dekat situ dah boleh jadi penipuan, Macau scam. Lepas tu ada juga kalau kamu pernah dengar juga love scam. Yang ni kalau kepada perempuan lah.
Jadi dia pun gunalah profil yang meyakinkan kamu. Lepas tu kamu pun cek-cek dengan dia. Kamu rasa jatuh cinta. Lepas tu dia pun bagi tahu dia dah hantar hadiah dekat kamu. Biasanya hadiah ni mahal lah. Lepas tu tapi hadiah tu tersekat dekat immigration. Tersekat, tak boleh bawa masuk. Jadi untuk habiskan sekatan tu kamu kena buat pembayaran. Dekat situ pun dah ada unsur penipuan lah. Lepas tu kamu pun bayar. Padahal benda tu tak ada apa-apa. Benda tak dapat, duit pun hilang. Itu love scam. Baru ni pun sama juga iShare scam tu. Jadi berhati-hatilah dengan penipuan. Baik, kalau borak ni jauh lah. Okay, ni resume saya lah. Kamu nak minta kerja, kamu kena sediakan resume 1. Lepas tu sediakan surat 1, cover letter. Dan yang ketiga CV. Benda tu kamu kena sediakan lah nanti untuk kamu memohon pekerjaan. Kalau resume hanya 1 muka sahaja. Macam yang saya punya ni, 1 muka sahaja. Bukan 2 muka, bukan 3 muka. 1 muka saja. Resume ringkas. Kalau CV, yang tu lebih lah muka suratnya, 2 ke 3 muka. Apa yang perlu ada dekat resume kamu? Pertama, nama kamu lah. Nama kena ada. Yang kedua, nombor IC kamu. Nombor kad pengenalan. Yang ketiga, objektif kamu. Untuk apa kamu buat resume? Contoh yang saya hari tu, saya buat ni untuk memohon jawatan sebagai tutor di Pusat Tuition Pintar Ilmu. Lepas tu resume wajib kamu letakkan gambar. Lepas tu adalah intro diri kamu lah. Maksudnya biodata kamu. Kamu ceritalah kamu ni dari lepasan apa, dari universiti mana, sikap kamu macam mana. Lepas tu, kamu punya maklumat pendidikan. Kamu juga boleh masukkan pengalaman kerja kamu lah. Lepas tu adanya rujukan. Bukan, maklumat perhubungan dulu. Nombor telefon, email, alamat kamu. Rujukan. Rujukan ni penting. Sebabnya nanti kamu nak minta kerja, rujukan ni kena ada. Sebagai bukti, benda yang kamu tulis ni betul. Lepas rujukan, biasanya rujukan ni pada bahagian bawah, tapi saya letak kat atas. Lepas tu kemahiran bahasa. Kamu letaklah bahasa Melayu, bahasa Inggeris ataupun bahasa lain yang kamu tahu. Lepas tu kemahiran kamu. Apa kemahiran kamu? Contohnya Microsoft Office, Editor, Movie Maker. Lepas tu pengucapan awam, kamu boleh letakkan kemahiran kamu. Lepas tu anugerah dan tanggungjawab. Apa yang kamu punya penlibatan waktu kamu belajar dulu. Yang ini resume sebenar lah. Waktu nak bekerja. Tetapi untuk kamu buat resume dekat sekolah nanti, tak bolehlah kamu letak macam ni. Sebab yang kamu buat tu karangan bahasa Melayu. Jadi kena ayat yang betul. Yang ni pun sama. Kemahiran profesional kamu. Berkaitan dengan komputer. Kamu tak boleh lukis macam ni. Kamu kena bagi tahulah. Contoh, pemohon sangat berkemahiran untuk menggunakan komputer. Sebagai contoh, mahir untuk mengendalikan aplikasi ataupun medium Microsoft Office. Titik. Selain itu, pemohon juga mahir ataupun ada kemahiran dalam pengucapan awam. Titik. Sebagai contoh, pemohon pernah menyertai pertandingan pidato peringkat universiti. Titik. Jadi ada ayat. Kamu tak boleh buat poin-poin macam ni. Resume 1 muka sahaja.